Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap tuan-tuan dan puan-puan. Kita makin lama makin diam makin jadi, ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam keharmonian buat semua rakyat Malaysia yang sedang menonton live saya ini dan yang akan menonton live saya ini. Jadi apa yang saya nak cerita pada hari ini, sebenarnya saya memang tak nak campur pun urusan mereka ni, tetapi apabila si Burma ni, warga asing ni yang mula dah nampak besar sangat kepala dia ni dan mula berani menuduh yang bukan-bukan, yang bagi saya ini dah terlampau, yang kata apa, yang terlampau kurang hajar sangat, di mana beliau ni tak sedar diri, apabila si Burma ni tak sedar diri, kan. Okey, jadi saya sebagai seorang rakyat kena, bukanlah kata yang kita nak sampai ke jumpa dia ke tidak, bukan macam tu. Cuma kita nak kena ingatkan, yang mana kalau yang ada tengok live dia ni baru-baru ni, sampaikan kata apa, nak sampaikan, memberi satu persepsi yang buruk tuan-tuan dan puan-puan, terhadap penguatkuasa kita. Ni memang minta lah sebenarnya ni. Jadi saya nampak tadi ada 2-3 laporan polis telah dibuat terhadap si Burma ni, yang mana apa yang saya nak bagi tahu kat sini. Okay, first kali kita bukan nak campur hal diorang, peribadi dia dengan siapa, dengan individu-individu yang lain ke, macam Abang Joseph ke, ataupun apa Abang Jebat Dahaka ke sebelum-sebelum ni dengan Abang Utusan Riba. Kita bukan nak campur hal tu, tidak. Kita biarkan diorang biar diorang settlekan sendiri, tak ada masalah. Tetapi yang boleh menyebabkan saya bersuara pada hari ini, apabila si Burma ni mengatakan, mengeluarkan 2-3 kenyataan dalam live video dia ni. Konon-kononnya orang kata apa, cara dia cakap tu seolah-olah kan macam dia ni kebal, ataupun tidak ada apa-apa tindakan yang boleh diambil terhadap beliau. Ini saya nak bagi tahu lemahnya undang-undang negara kita, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau korang nak tengok dia punya video, aku pun tak tahulah, mungkin pasal dia nak naikkan dia punya nama balik ke, dia nak naikkan view dia ke apa, saya tak pasti. Tetapi apa yang dia sebut dalam video tersebut, yang saya tengok sendiri, apabila beliau mengatakan, si Burma ni lah, mengatakan gangster dah tak boleh cari makan, gangster sebenar adalah PDRM. Jadi ini adalah satu kenyataan ataupun satu tuduhan yang serius, yang mana bagi saya lah, sebagai seorang Malaysia, kau ni menghina PDRM. Kau tahu tak apa perkataan gangster tu macam mana, gambaran orang ataupun rakyat terhadap gambaran nama gangster ni. Dan apabila beliau ni mengatakan gangster sebenar adalah PDRM, ini amat melampau sebenarnya, tuan-tuan perempuan, amat melampau. Dan apabila dia kata gangster tak boleh cari makan, ini memang melampau lah, terlampau kurang hajar sangat, okey. Jadi apa yang saya boleh bagi tahulah dekat sini, tuan-tuan perempuan, pasal dia ni kita pun tak sebelum ni tak ada kenal mana pun. Cuma dia ni orang kata apa, pasal kes dia dengan Abang Jebat kita, kan. Lepas tu dengan Abang Joseph apa, mula dengan Utusan Rimba, dia babit-babit kawan orang-orang lain ni. Kita pun tak minat sebenarnya dia dengan dia ni, layan dia ni, pasal dia ni warga asing. Pendapat saya, elok je kau dah kahwin dengan orang Malaysia ni, dah dengan warga negara ni, kau duduk diam-diam je, kau buat berniaga lah semua. Kau berniaga lah kat kedai kau tu dengan family kau, cukup. Tak payah nak cabar-mencabar. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, yang membuatkan kelakarnya cerita diorang ni, cerita si Burma ni lah, bila kita tengok balik mula-mula awal tahun tu hari, dia punya sembang mengatakan apa, asal simpang lah, apa semua bagai lah, konon-kononnya sana sini lah, dia lah hebat, apa semualah bagai semualah, kan. Yang saya pelik tu, macam mana pula korang punya sembang punya hebat-hebat ni, macam mana pula boleh habis dia pula dekat atas kertas satu saman menyaman, report polis bagai semua. Kata hebat sangat, kenapa tak berdepan saja, face to face? Dan video yang terbaru ni pula, yang saya nampak, dia ada kaitan-kaitan tu, apabila yang saudara kita, abang kita Joseph ni turun sendiri ke depan restoran dia, boleh nampak dalam video tu, kan. Kalau betul-betul hebat sangat seperti mana yang sembang dalam FB, pumpang kata 100 orang tak lari lah apa semua, kau tolak je tepi budak kau terjun je tekam si Joseph tu, apa masalahnya? Fight lah dekat situ, kan. Barulah baru sembang, baru nampak kamera dah tunjuk.
Jadi benda ni seolah-olah korang ni macam benda ni macam cerita je lebih. Kan? Lepas tu adalah 2-3 video yang saya nampak balik, saya tengok seolah-olah mencabar pihak polis ni macam-macam. Kan? Jadi kita pun tahu dia dah kena tahan dengan polis. So bila dia kena tahan dengan polis ni, bila dia keluar daripada tahanan polis, dia rasa bangga. Dia rasa bangga dengan konon-konon dia dah rasa hebat. Jadi kita bukan nak menilai seseorang tu daripada dia punya sikap dia ke, ataupun dia punya kehebatan dia ke. Bukan, kita bukan macam tu tak. Itu dia punya hal lah. Kau rasa kau hebat ke, kau punya hal. Tetapi aku nak ingatkan, kita ni nak ingatkan dia, engkau tu adalah warga asing. Warga asing yang mana jodoh kau berjumpa dengan rakyat Malaysia. Dan kau bersyukurlah kerana kau ni dah duduk dalam negara yang aman dan harmoni ni. Tak payah kau nak cabar orang-orang ni semua ni. Tak payah kau nak cabar warga negara ni. Cukup kau duduk diam-diam cukup. Sampai kau nak tunjukkan hebat, seboleh-boleh kau ni nak bercakap je. Saya pun tak faham lah sampai bila dia nak bercakap kan. Kadang-kadang rasa tercabar juga. Tapi orang kata jangan dilayan orang macam ni. Tapi terpaksa bercakap ini pasal apabila dia dah menyentuh pasal isu PDRM, mengatakan PDRM ni gangster sebenar. Jadi ini bagi saya memang tak boleh dibiarkan lah. Seolah-olah menghasut. Yang saya pelik ni, apabila nama-nama dia ni naik seolah-olah dalam geng-geng, kata apa, kongsi-kongsi ni, Long lah, Tiger lah, apa semua kan. Jadi benda ni jadi macam wah hebat betul kan. Jadi bagi saya lah saya bagi tahulah, saya ni tinggal dekat Kelang. Kita ni bercampur macam-macam. Macam-macam orang kita kenal, macam-macam orang kita hormat. Jadi orang-orang yang hebat-hebat ni memang suka, dia memang tak suka show-show semua benda-benda ni semua. Tak pernah nak tunjuk kat media sosial, tak perlu nak tunjuk hebat-hebat semua. Kan? Tapi bila dia bersembang tu, daripada simpang. Saya pernah masuk simpang. Tahulah orang simpang macam mana. Berapa banyak kawan-kawan kita ni orang yang hebat-hebat, yang kata apa, yang ada dia punya orang kata apa, background dia orang ni yang dulu-dulu je pun steady lagi. Kan? Kadang-kadang tu lah tuan-tuan, apabila kita biarkan orang-orang macam Burma ni bercakap, maka ianya akan memberi kesan yang negatif, di mana mereka ni yang tak tahu apa-apa lagi. Saya dipahamkan adalah pengikut-pengikut dia daripada warga negara kita sendiri, orang kita. Tapi tak boleh buat apalah. Dah dia nak sangat ikut warga asing, terpulang pada diorang lah nak buat macam mana. Kan? Lagi satu berkenaan dengan warga asing yang disentuh. Konon-konon dia kata, warga asing tak boleh disentuh lah. Konon-konon kalau warga asing yang ada SSM lah, yang ada itulah, ni lah. Okey, aku nak bagi tahu lah. Saya nak jelaskan dekat sini tuan-tuan puan-puan. Warga-warga asing, apabila dia ada sentuh tu, YouTuber-YouTuber yang serang kedai-kedai warga asing, saya jelas kat sini. Kita orang buat kerja, bukan kita orang ni buta undang-undang. Macam saya, kita dah tahu dah, kedai-kedai warga-warga asing yang ada dekat dalam kawasan Kelang yang mana saya terjah ni, adalah kedai-kedai, adalah pemiliknya adalah orang tempatan. Lesen dia adalah orang tempatan, tetapi disewakan oleh warga asing. Maka kat situ dah jadi satu kesalahan. Warga asing ni tak ada SSM apa semua. Apabila warga asing ni nak membuka syarikat ataupun nak berniaga dalam negara kita ni tuan-tuan puan, diorang kena melalui beberapa peringkat. Perniagaan-perniagaan apa yang berniaga, dan mereka kena bayar cukai yang tinggi kepada kerajaan. Dan lagi satu, diorang kena melalui beberapa prosedur. Tak ada tuan-tuan, kalau nak tahu warga-warga asing yang berniaga ataupun yang melabur tu, toke-toke kilang-kilang besar tu, itu ya. Mereka melalui pintu depan. Ni yang kecil-kecil kedai-kedai runcit ni apa semua, ni semua warga asing. Mereka ni berniaga haram. Kan? Jadi kalau korang nak tahu modus operandi si Burma ni pula, apabila dia bercakap macam tu, maka warga-warga asing ni yang konon-kononnya menganggap dia ni, dia tahu pasal undang-undang. So dia berjumpa lah dengan si Burma ni, konon-kononnya nak dapatkan lah orang kata apa, perlindungan. So kemungkinan nak kena bayar tu lah, bayar ni. Tak nampak pandai tak dia buat kerja. Ini daripada apa yang kita rasa akan benda tu akan jadi. Kita pun tahu. Kan? Jadi bagi saya kelemahan undang-undang kita. Jadi saya beberapa kali saya sebut dalam saya punya live, undang-undang kita ni tuan-tuan puan. Undang-undang kita ni memang perlu digubal ataupun perlu diubah balik akta dia apa. So boleh nampak. Jadi ada yang bertanya saya, kenapa lawyer banyak tolong dia banyak. Tak, korang kena faham. Lawyer ni tugas dia apabila orang datang berjumpa dengan lawyer-lawyer ni, mereka ni kalau kata macam saya nak jumpa, saya nak buka satu fail saman, lawyer terima je. Terima tak terima kat mahkamah tu perkara nombor 2. Yang penting dia terima je dulu. Kau kena faham. Pasal tu
lawyer ni main ambil je. Pasal apa? Dia ambil bila dia bayar. Kan? Diorang buat kerja diorang. Jadi terima tak terima kat mahkamah tu belakang kes. Jadi kau boleh nampak ada tak kes-kes yang melibatkan apa si Burma ni dengan apa dengan orang lain ni naik mahkamah apa semua tak ada. Kan? Jadi itulah saya cakap. Lepas tu dalam live dia pula bila dah tak boleh dah tu saya cakap warga asing ni mereka ni akan menggunakan agama. Agama Islam mereka akan gunakan. Korang boleh nampak apabila dia cakap kita semua ni, ini saya cakap mereka ni adalah pendatang. Warga asing ni sebenarnya sebenar-benarnya pendatang, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh nampak. Boleh nampak. Bila dia ujung-ujung live dia kita semua dalam dunia adalah pendatang. See? Besok dah masuk kubur dia tak bawa IC kau, dia kata kau daripada mana. See? Nampak tak? Dia punya permainan. Seolah-olah memang kita tahulah, memang kau tak boleh nak nafikan yang kau ni adalah seorang pendatang. Bukan warga negara. Tak payah nak sibuk nak kata negara Malaysia ni kita. Kau bukan warga negara, cukup. Undang-undang negara Malaysia ni dah cukup hebat dah. Cuba nasib kau baik pasal apa? Engkau bernikah dengan orang warga negara Malaysia. Itu saja. Jadi pesanan aku, kalau dia tengoklah video saya ni, kau duduk diam-diam, kau berniaga je lah bersama dengan keluarga tercinta kau tu. Berniaga diam-diam. Dah cukup. Jangan kacau. Dah tak payahlah nak tunjuk hebat sangat. Cukup. Janganlah sampai nak keluar statement mengatakan yang PDRM ni gangster sebenarnya. Ini dah melampau. Seolah-olah kau mencabar PDRM sebenarnya ni. Tak kisahlah kau nak. Kita pun tahulah konon-konon dia bercerita dia ada kawan dekat sana lah, dia ada kawan dekat sini lah, apa semua. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin orang tak kenal, tetapi setelah orang kenal siapa dia ni sebenarnya adalah seorang warga asing yang mana sebelum ini mendapat meminta perlindungan. Family dia sebelum ni meminta perlindungan. Jadi dah dapat jodoh dengan orang Malaysia. Itu je lah. Kan? Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan. Apabila orang-orang macam ni lah sebenarnya, yang itu saya cakap, warga asing ni dia punya mentaliti dia lain tuan-tuan dan puan-puan. Mentaliti dia lain. Dia tak macam orang kita. Saya berani cakap lah tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah orang Malaysia ni tak ikut undang-undang Malaysia, saya berani cakap mesti akan jadi perkara yang tak elok. Tetapi disebabkan daripada kecil lagi kita diajar. Daripada kecil tuan-tuan dan puan-puan, kita diajar menghormati undang-undang dan perlembagaan negara kita ni. Maka benda tu dah terikat dalam diri kita. Kita hormat undang-undang. Maka daripada kecil kita diajar untuk menghormati orang lain, diajar untuk menghormati penguatkuasa, termasuk anggota polis, tentera, bomba, penjawat-penjawat ambulan. Kita dah diajar. Dan termasuk itu satu lah, benda tu dalam diri tu ada. Jadi saya sebagai seorang rakyat Malaysia amat terkesan dengan kenyataan yang dikeluarkan atau tuduhan yang dikeluarkan si Burma ni. Makin kurang ajar tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang bagi moral? Itulah. Jadi saya nak nasihatkan lah. Bukanlah, saya tahulah mungkin ada yang lebih hebat daripada saya, ada yang lebih peka ataupun lebih pakar lah daripada saya berkenaan dengan benda-benda macam ni, abang-abang kita kat sana. Jadi tolonglah kepada abang-abang kita yang berpengaruh kat sana ke dekat luar, khususnya dekat negeri dekat Bukit Gambir ataupun dekat Johor sana, tolonglah. Tolonglah, tengokkanlah. Jangan sampai perkara ni boleh mengakibatkan satu situasi yang tak elok. Kan? Boleh nampak kat situ. Jadi satu lagi yang saya nampak dia ni cuba melaga-lagakan. Melaga-lagakan. Boleh dia nampak melaga-lagakan apabila dia menyebut nama-nama nombor-nombor 08 Kelang lah, 08 Puchong lah. Dia cuba melaga-lagakan perkara-perkara macam ni. Ini mengarut lah. Janganlah macam ni kan. Kau dah tak boleh nak belah, kau dah tak boleh nak pergi jauh, cukup. Bagi saya senang je kan. Itulah saya cakap, apabila orang-orang macam si Burma ni kita biarkan bercakap, maka dia akan jadi bercakap-cakap. Dan apabila dia ditahan polis sebelum ini, dia lepas daripada tahanan polis, kerana apa? Kerana undang-undang. Kita tak ada apa nak dakwa dia ni. Cuma orang kata apa, dia warga asing. Memang betul dia warga asing. Dia ada IC, bukan IC lah, pengenalan diri tu yang kita nampak dia punya warga asing tu. Dan dia berkahwin dengan kita punya warga negara. Tak boleh buat apa. Cuma kita hanya tunggu jenayah apa yang dilakukan saja. Bila kes-kes sebelum ni pun tak nampak dia punya tindakan ke apa, kita pun tak tahu benda tu. Tapi itulah. Maka bila kita biarkan orang-orang macam si Burma ni, maka ianya bahayalah. Dan saya memang terus terang saya cakap, bukan suka-suka saya nak buat video nak cerita pasal Burma ni, tidak. Tetapi pasal dia dah sentuh PDRM, maka saya rasa terkesan. Jadi saya harap pihak PDRM khususnya
ada 2-3 laporan dah dibuat. Maka tolong bukalah satu kertas siasatan, yang mana bagi saya itu di bawah akta hasutan. Okey. Bukan pasal apa bang, kita ni cakap bukan apalah, kan. Sembang sana pumpang gaduh, sana gaduh, sini bubak semua. Last report polis keluar. Last saman menyaman. Mana ada zaman macam ni? Cerita pumpang orang, mana ada orang simpang macam tu, kan? Gila lah. Sempang aku daripada simpang tau. Oh pumpang pun, budak simpang tahulah macam mana. Oh pumpang sana gaduh, sini gaduh, apa semua, sana. Cerita brother apa semua, tunjuk barang apa semua. Lala orang datang ke kau buat report polis. malulah. Gila lah benda ni. Aku pun tak tahulah. Itulah kepada mereka-mereka ni terus saya cakap, kepada mereka-mereka ni yang tak sop ataupun yang masih lagi menjadi yang kata apa, pengikut kepada warga-warga asing ni, sedarlah. Ini tanah air kita. Jangan sampai besok korang merempat dekat negeri sendiri, dekat negara sendiri, terus pulang pada korang. Terpulang. Jangan. Pasal apa saya tak nak. Saya cakap tu, saya cakap kita tak nak orang-orang macam ni merosakkan hubungan perpaduan keharmonian kita. Cukup. Apabila saya tengok komen-komen daripada netizen, daripada rakyat yang mana memang dah mula muak lah dengan dia. Tapi bila dia up dekat FB, orang nak tengok lagi dia punya drama ni. Kan? Orang nak tengok lagi. Pasal seronok lah dia mengalahkan cerita TV3, Astro, kan? Seronok cerita dia ni, kan? Dia cerita pumpam. Lalu orang datang depan kedai, dandan kena tahan apa bagai semua, lepaskan je lah, kan? Kau bergaduh lah kat depan tu, baru betul fighter, kan? Ni orang pegang baru, orang seorang pegang. Bukannya 4-5-6 orang tahan kau apa semua. Kau lepas, tolak kawan kau, bagi aku gaduh. Aku nak tengok hebat mana. Dia datang dari jauh kan, pergi. Baru betul. Ini kena pegang. Jangan. Mari. Video tu dah tunjuk lah. Sembang kabar lah kau ni, kan? Ada sebut ke kenyataan yang cakap rakyat Malaysia 85 sedada pun kenyataan berfinal? Bodoh. Dia ada sebut ke bang? Okey lah. Nanti saya tanya. Saya tengok balik video tu Cik, kalau kata apa yang dia cakap 85% isap dada ni, sebenarnya dia lah sebenarnya isap dada, kan? Itulah tuan-tuan dan puan. Jadi kepada semua rakyat Malaysia yang kat luar sana, kita boleh dengar dia punya drama, kita boleh layan lah. Tapi jangan sesekali kita terpengaruh lah dengan kata-kata. Kalau dulu mungkin lah awal-awal dia gaduh dengan jebat tu, mungkin lah orang kata macam orang kata apa, yelah, tak tahu dia siapa, kan? Tetapi akhirnya kebenaran terbukti juga, kan? Gelak besar abang jebat tu, kan? Now sekarang dia dengan si Joseph, abang Joseph kita dengan abang Tusan Rimba, dan lagi lah, kan? Pasal apa? Korang kena faham satu lagi. Kenapa Joseph sampai daripada Kelang, daripada Selangor ni, dia terus turun ke Johor. Bukan nak galakkan dia, tidak. Tetapi mungkin ada sampai tahap kesabaran itu dah tak tahan dah. So peribadi dia orang, kita tak tahu. Tapi itulah bila dah depan mata, kan? Sembang pumpang lalas, report polis dengan saman. Kelakar gila lah. Memang kelakar lah, kan? Kena tahan seorang je pun. Lepas tu dia cakap konon-kononnya macam ni. Bukanlah saya nak backup abang Joseph, tidak. Tapi bagi saya si Burma ni memang perlu diajar sebenarnya orang-orang macam dia ni, kan? Okay. Tapi aku itulah. Saya Abang J je lah pergi sana. Bukanlah, saya ni bukan kaki pukul, bukanlah kerti bergaduh pun. Saya ni menghormati undang-undang Malaysia, tuan-tuan ni, Abang Fiz, kan? Tapi kelakar lah bila engkau punya sembang gedebuk-gedebak, kan? Orang datang seorang jumpa engkau boleh pula main tahan-tahan macam ni. Matilah babe. Apa sembang macam ni, kan? Langgar tu lah. Apa betul nampak kau fighter, kan? Nak tengok. Orang tak sabar-sabar nak tengok ni, kan? Bukan pasal apa. Kadang-kadang kelakar tau tengok drama dia. Saya tengok video CCTV tu, yang dia sendiri, saya rasa dia sendiri yang keluar kan tu, kan? Kawan dia pegang, Joseph elok je dekat luar. Saya panggil, mari. Engkau kena tahan. Jangan tahan aku. Jangan. Aku tak boleh tahan sebenarnya. Lama saya simpan gelak saya ni bila tengok cerita 100 orang tak lari. Orang datang ke Johor naik motor, hilang dalam kebun sawit. Aduh,
Dah kena tahan. Lepas tu berani orang ambil gambar bercakap, pakai mask tutup, pandang je, tak bercakap. Kelakor gila lah. Hey, saya simpang ni orang tahu. Semua orang tahu saya macam mana. Tahu 100 orang pun saya tak nak lari lah. 100 orang kau bawa lah, 50 orang, 100 saya tak lari biar. Datang seorang depan kedai, pegang aku, pegang. Aku pergi buat report polis. Aku bantu surat saman. Aku dah tak boleh tahan lah dengan si Burma ni punya drama. Mampus woi. Sial lah. Minta maaf, mencarut. Aduh. Kelakar betul. Mula-mula serius, tapi ni kelakar lah. Betul saya cakap lah kan. Bukan apa tau, orang-orang yang luar sana, yang mana tak sedap sekejap. Yang mana ada orang kata apa, ialah yang ada nama kan, yang dalam dunia-dunia ni lah yang faham-faham lah je lah kan. Tak boleh saya cakap. Kelakar tau kan, sembang pumpam. Sekali satu orang datang je, daripada jauh dia datang. Kau adab lah kan, adab betul-betul. Ini kau tak boleh tahan lah. Aduh, mati woi. Aku ni nasib baik lah. Alhamdulillah lah, syukur kepada Allah. Nasib baik lah aku ni tak ada terjebak sekali lah join dengan Abang Utusan Rimba ke, Abang Joseph ke, ataupun Abang Jebat ke. Nasib aku baik. Kalau ni lah aku pun kena gelak lah. Aduh, mati woi. Hey, aku simpang punya orang tau. Lu jangan main-main. 100 orang bagi watara mari, tak ada lari tau. Hey, tahan aku, tahan. Aku nak buat video tapi tak boleh buat. Tak boleh tahan. Benda ni terlampau lawak. Terlampau lawak sangat. Tahu tak? Manchester United punya game, punya cerita pun kalah tau macam ni. Itulah dia, tuan-tuan dan puan. Terpulanglah pada korang. Tapi apa yang dia cakap tu, aku nak gelak lagi lah. Simpang. Gua simpang ni orang. Lu jangan main-main tau. 100 orang mari buat tak nak lari tau. Satu orang saja mari buat dalam kedai. Wah kena pegang sama orang punya kawan lah. Dai, lepas aku. Tak apa, wah pergi report polis. Wah hantar lu surat saman. Gangster tu surat saman. Aduh, nanyalah Joseph kena saman, Abu Utusan Rimba kena saman. Mampus macam ni. Kalau macam ni wah, habislah. Mahkamah tu dah boleh tukar dah. Orang kata apa, dah penuh dah dengan orang macam ni. Mati. Aduh, tak boleh tahan dah. Shoot dah. Mampus tu. Itulah saya harap. Saya ni satu pesanan saya lah Memang orang macam si Burma ni memang kita kena tegur. Kita kena sedar, bagi dia sedar sikit. Yang kau ni Engkau ni kena sedar diri. Engkau tu simpang punya orang. 100 orang datang kau tak lari. Tapi seorang datang depan kedai kau kena pegang dengan kawan. Lepas aku. Aku nak pergi lawan dengan Bro Joseph ni. Lepas. Satu orang je. 100 orang tak lari. Satu orang datang kena pegang. Lepas tu pergi buat report. Surat saman sampai. Mati weh. Ini cerita. Mampus lah. Aduh, menyesal aku buat live pagi ni lah. Tak boleh tahan lah. Mampus weh. Lu jangan main surat saman sampai nak saman dia saman. Nak saman apa kan? Saya cakap benda berfakta. Boleh tengok dalam video dia. Dia sendiri yang cakap gangster semua tak boleh cek makan. Yang gangster pun ada dalam PDRM. Ini yang buat saya marah. Ini yang membuatkan saya buat live TikTok. Buat live TikTok pula. Buat live FB kan? Tapi itulah tak boleh tahan lah. Cerita dia ni selepas Abang Joseph kita keluar serang kedai. Bukan serang lah, pergi kedai dia. Dan apabila yang video pertama tu kita boleh tengok lagi lah. Tak apalah, kata hebat sangat kan. Abang Joseph turun seorang je, kau terjun lah, hadap dia, lompat ke apa ke. Dan tapi apabila satu video lagi keluar daripada mungkin daripada kedai dia ke CCTV dia kan,
Okay, saya baca. Mr. J baca lah komen. Ya, baca bang. Aku baca, Syamil, aku baca. Yes. Tapi bila tengok video dia tu, kan, memang dekat situ kita dah nampak. Kalau korang boleh tengok, korang tengok. Gua simpang punya orang tahu. Orang semua tahu simpang punya orang macam mana. 100 orang datang, gua tak lari dah. Tapi satu orang mari, gua ambil kawan suruh pegang dalam kedai. Lu tunggu, gua repot. Lu tunggu. Sudah sama sampai. Aduh, matilah. Mampus. Tak boleh tahan lah. Kan. Terpulang. Terpulang pada anda sebagai rakyat Malaysia untuk menilai. Tapi saya bagi cakap, ini cerita memang best, babe. Ini cerita memang best. Dia punya pelakon dia memang tak boleh nafikan. Pelakon dia memang hebat. Memang best gila cerita ni. Kan. Tapi itulah apa yang kita gua simpang. Aku dah 2-3 kali ulang ni. Gua simpang punya orang tau. Stop lah mengatakan benda-benda macam tu. Stop. Kita tak boleh nak kata apa. Terlampau kelakar sangat cerita diorang ni. Mana ada gangster hantar surat saman. Aku pun pelik. Kata orang simpang kena sana macam-macam pengalaman hidup apa sebelum berhijrah bagai semua, tiba-tiba hantar surat saman. Satu tangan pun tak kena kat muka. Apa tak ada. Sorry gang, saya tak boleh tahan. Tak payahlah, biarlah dia. Kita jangan kacau dia berkedai. Tu punya nasib family dia, biar. Cuma kita libatkan dia cukup lah. Pasal bila dia libatkan pihak-pihak berkuasa ni, jadi saya jadi marah. Kan? Tak apa, tak boleh buat apa. Kan? Jadi itulah saya dah tak boleh nak cakap lagi lah bang, tuan-tuan perempuan. Saya dah nak gelak-gelak dari tadi. Ni tahan je ni kan. Gua simpang. Siap dah. 100 orang gua tak lagi tau. Tapi satu orang mari gua ambil kedai. Gua ambil kawan serta sama gua. Lu tunggu repot, gua bikin repot. Lu tunggu surat saman mesti sampai dia. Sial. Aku tak pernah tengok lagi ni cerita tau. Gua pun layan jugalah ni barang, tapi gua tak pernah tengok ni cerita tau. Ini cerita betul-betul wayang. Aduh, mati yo. Aduh, matilah. Kepada Abang Joseph, Abang Utusan Rimba, dan juga siapa-siapalah yang terlibat dengan si Buma ni, tabahkanlah hati, kan, kuatkanlah semangat. Tak boleh, saya dah tak boleh. Saya surrender lah, saya tak nak layan dia lah. Saya tak boleh layan dia. Dia bukan saya punya lawan. Saya dah tergelak dah ni. Gua simpang ni orang tau. 100 orang mari gua tak lari. Tapi satu orang mari depan kedai gua ambil kawas gua pegang. Aduh, matilah. Macam mana aku punya live boleh jadi macam ni? Aduh. Okeylah, itulah saja saya nak bagi tahu. Terima kasih kepada tuan-tuan perempuan. Jadi saya harap tuan-tuan berfikirlah secara logik. Kalau boleh kita layan je lah drama ni. Jadi kita support kepada orang kita sendiri, itu warga negara kita. Jadi kepada Abang Joseph, Abang Utusan Rimba yang mana yang dengar-dengar kerjasama menyaman ni, InsyaAllah semoga urusan-urusan abang-abang semua dipermudahkan. Okey? Kan? Okey, itulah saja saya nak beritahu. Tengok live ni. Tolonglah tengok, tolonglah janganlah. Tak boleh tahan lah. Cukuplah bang, jangan komen-komen lagi bang. Saya nak tutup live ni cakap. Saya dah gelak kejap. Tak boleh tahan bang. 100 orang gua simpang ni orang tau. 100 orang mari gua tak lari. Tapi satu orang mari depan gua ambil kedai, gua ambil kawasan tahan. Lu tunggu gua ambil repot. Lu tunggu gua ambil saman. Aduh, takut tak boleh tahan lah. Sorry lah, minta maaf lah kawan-kawan perempuan. Okay. Aduh. Oh my god. Allah. Tu tak boleh layan lah. Sorry lah gang. Okay gang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam keharmonian. Gua tak nak lari tau. Gua ada sini juga.